Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam sesi antenatal talk bersama saya Puan Aisyah Humaira daripada Aira Confinement. Okey, sesi ni sebenarnya saya buat khas untuk pelanggan-pelanggan Aira yang telah pun menempah pakej bersama dengan Aira Confinement. Kami di Aira sebenarnya sudah lama memerhatikan satu trend lah, yang mana bila ibu-ibu yang kami pergi untuk membuat rawatan, kita nampak di situ ada gap, ruang yang kurang diisi di antara perinatal, maksudnya sebelum daripada bersalin, dan juga selepas daripada bersalin. Di situ kita lihat ada gap yang perlu diisi lah, terutamanya buat ibu-ibu yang pertama kali melahirkan anak, pertama kali mengandung, pertama kali untuk breastfeeding dan sebagainya. Untuk ibu yang kali kedua dan kali ketiga, mereka dah merasai bagaimana experience, jadi kekalutan ataupun ruang itu agak terisi. Okay, jadi untuk ibu-ibu yang pertama kali bakal melahirkan anak, saya amatlah mencadangkan untuk tonton video ini sampai habis, berikan perhatian untuk setiap poin yang kita cuba untuk bincangkan, dan juga jika terdapat sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Itu selepas daripada sesi ini, kita ada satu lagi video selepas daripada ini untuk menjawab Q&A semua pelanggan-pelanggan yang ingin bertanya. Okay, saya juga memohon maaf sebab saya tak dapat nak lakukan sesi secara live lah. Mungkin jika ada ruang, jika ada rezeki ke depan, kita cuba susun untuk dapatkan slot live bersama bersama-sama dengan para pelanggan semualah. Okey, untuk yang pertama sekali, saya nak kenalkan diri saya. Saya Aisyah Humaira. Okay, merupakan pengasas kepada Aira Confinement Consultant. Okay, syarikat Aira Confinement Consultant ni sebenarnya telah berpengkalan di Sungai Petani hampir 2 tahun lebih lah. Okay, dan sepanjang daripada kita bermula sehinggalah pada sekarang ini, hujung akhir tahun 2020, kita telah merawat hampir 200 lebih lah ibu-ibu yang bersalin. Okay, dan ibu-ibu yang bersalin ni banyak yang kita dapat case study, kan, kita dapat tengok banyak case, dan daripada situ tercetusnya idea untuk buat satu talk ataupun kita kata macam sembang-sembang lah, kan. Okay, dan juga apa yang saya kongsikan dalam video ini bukanlah satu nasihat perubatan ataupun kita kata nasihat daripada apa orang panggil pakar dan sebagainya, bukan, tapi dia adalah satu perkongsian ilmu dan juga pengalaman daripada apa yang kami dapat, daripada apa yang kami telah tempuhi bersama ibu-ibu yang kita rawat lah. Okey, kemudian selepas daripada kita dah sekarang ni kita dah cuba untuk nak susun beberapa topik lah. Jadi ini adalah video yang pertama sekali, jadi mohon maaf jika banyak sangat kekurangan dalam video ni. Baik, antara topik yang saya nak cover ataupun antara topik yang kita perlu bincangkan adalah berkenaan dengan apakah itu apakah yang perlu dititik beratkan untuk ibu yang pertama kali hendak bersalin. Baik, yang pertama sekali kita perlu tahu bahawa ada kelahiran mempunyai 3 jenis ataupun 3 cara. Okey, apakah 3 cara itu? Iaitu yang pertama sekali dipanggil sebagai natural birthing. Natural birthing ni maksudnya kelahiran yang melalui proses secara natural, tanpa ada sebarang ubat, tanpa ada sebarang teknikal yang dilakukan kepada ibu.
di luar daripada ibu tu sendiri untuk melahirkan anak. Dan juga yang kedua, itu dipanggil sebagai normal birthing, bersalin secara normal, iaitu bersalin secara melalui vagina, kelahiran secara normal, namun adanya elemen-elemen luaran yang diberi pada ibu untuk membantu melancarkan proses bersalin lah, antaranya induce. Induce juga ada pelbagai jenis kan. Yang kita biasa tahu adalah induce seperti induce yang drip, induce yang dimasukkan ke bawah, ataupun ada juga induce menggunakan belon. Kemudian yang ketiga adalah bersalin secara C-section ataupun secara cesarean lah. Yang mana sekarang ni kalau tengok daripada kes Aira sendiri, kita boleh katakan lebih kurang 70%, 70% daripada ibu-ibu yang pertama kali melahirkan bersalin secara caesar atas sebab yang berbagai lah. Jadi di sini bila kita tengok peratusan kelahiran secara caesar amat tinggi, dan bila berlahirlah kelahiran pertama itu melaluinya secara caesar, ibu-ibu ada ibu-ibu ni dia terpaksa berdepan dengan beberapa episod masalah lah selepas itu, kerana kita faham bahawa kelahiran caesar ini dia ada kelahiran dia ada tempoh ataupun dia ada gap daripada selepas dia bersalin dan untuk menyusukan kali pertama, untuk menyusukan baby, dia ada delay di situ. Baik. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini sebenarnya bukanlah kita kata satu tips bagaimana nak dapatkan bersalin normal dan sebagainya, bukan. Hari ini sebenarnya apa yang saya nak kongsikan adalah berkenaan dengan what to expect. What to expect after we giving the birth. Dia ada dia punya jam-jam dia di mana kita perlu tahu pada waktu itu pentingnya apa yang kita kena buat. Macam tu. Baik. Untuk pertamanya, bila kita nak bersalin, kita perlu tahu, seawal 36 minggu baby sudah matang untuk dilahirkan. Baby sudah matang ni maksudnya jantung dia, paru-paru dia dan sebagainya, semua organ-organ dalaman sudah bersedia untuk digunakan untuk berfungsi dengan sendirinya tanpa memerlukan lagi bantuan daripada ibu kan. Jadi seawal 36 minggu bermakna hampir sebulan daripada tarikh EDD yang ibu-ibu dapat. Jadi sebab itulah bila ada soalan kepada kami, macam mana kalau saya bersalin lebih awal, macam mana kalau saya bersalin lebih lambat kan. Jadi kalau ada yang bertanya soalan itu, memang selalunya apa yang saya jawab adalah dia depends pada kelahiran, bukan lagi pada EDD. EDD tu hanya kita jadikan sebagai satu guideline lah, bahawa pada waktu sekian kita akan bersalin. Tapi sebenarnya kita boleh bersalin 4 minggu awal daripada tarikh EDD kita. Dan dia juga berlaku secara, kita boleh tahu macam mana adalah melalui beberapa tanda lah. Dan kita juga boleh bertanya kepada macam kakak kita ke, ibu kita ke, macam mana trend diorang ni bersalin sebelum ni. Adakah bersalin awal ataupun selalunya overdue. Jadi ada kalanya kita mengikut kita punya descendant lah, kita punya keturunan. Dekat situ ibu-ibu dah boleh buat satu assumption lah untuk bersedia. Sebab apa? Sebab pregnant adalah tempoh untuk persediaan. 9 bulan Tuhan bagi 9 bulan 10 hari lah kita katakan, Tuhan bagi dekat kita untuk buat persediaan. Persediaan untuk apa? Untuk menghadapi kelahiran, di mana kelahiran ini tempoh dia sekejap. Tempoh dia taklah sampai seminggu kan. Tempoh kelahiran ni sebenarnya sangat sekejap. Jadi 9 bulan tu diberikan masa pada kita untuk kita lengkapkan diri dengan ilmu, lengkapkan diri untuk orang kata apa, perjalanan kita selepas daripada kita bersalin. Semua orang ingat bersalin tu adalah penamaan kepada proses mengandung. Tapi sebenarnya ibu-ibu kena tahu bahawa kelahiran merupakan satu permulaan. Permulaan apa? Permulaan alam yang baharu, iaitu alam keibuan. Baik.
bercakap pasal alam keibuan ni dia sangat banyak lah. Tak lari daripada topik apa, pengorbanan, tak lari daripada topik kasih sayang. Di samping tu kekalutan dan apa semualah. Okay, jadi suka saya nak ingatkan ibu-ibu ataupun bakal ibu-ibu ni bahawa perkara yang pertama sekali yang paling penting selepas daripada kelahiran sebenarnya adalah diri kita. Okay, diri kita. So kita tak nak diri kita ni dalam keadaan tertekan kan. Kita tercari-cari manalah alam keibuan yang amat menyeronokkan tu kan, yang di apa orang panggil yang diceritakan kan, macam kita tengok dalam TV lah. Oh, dapat anak ni seronok dan excited, tapi kenapa kita beranak ni stresnya, anak tak anak ni lah, apalah, musuh tak boleh lah, semuanya kan. Mana perginya cerita-cerita tu? Adakah ia mitos kan? Sebenarnya dia penuh dengan elemen lah sebenarnya, elemen emosi kan, kita kata sangat banyak. Okay, jadi kita nak bersedia ke situ. Macam mana kita nak bersedia di situ? Sekarang lah masa yang sepatutnya kita ambil untuk kita tahu apa yang kita perlu expect, supaya bila kita expect benda tu kita tak terkejut, dan bila tak terkejut kita akan less stress. Kita akan stress juga sedikit, tapi kita taklah seperti macam 2 kali punya stres kan, terkejut lagi, nak menghadapinya lagi. Jadi stres kita tu berkurangan dah sedikit. Okay. Pertama sekali adalah berkenaan dengan tanda-tanda kelahiran. Okay. Tanda-tanda kelahiran ni sebenarnya ada beberapa tanda lah kan yang selalu kita dengar kan. Cuma yang kita nak tahu, yang kita perlu faham bahawa kelahiran ni dia melibatkan 3 fasa. Okey. Yang saya nak sentuh hari ni cuma satu fasa sahaja, iaitu fasa early labor. Okey, apa dia early labor ni? Early labor ni adalah fasa bukaan kosong sehingga 3 cm. Okey, dekat situ sebenarnya dia juga terbahagi kepada 3. Apa dia 3? Iaitu fasa latent, yang kedua fasa aktif, dan yang ketiga transition. Baik, kita nak sentuh berkenaan dengan fasa latent. Apa latent? Latent ni maksudnya keluarnya ataupun proses permulaan untuk berlakunya kelahiran, di mana proses itu dia berlaku secara konsisten kan. Kita akan mula rasa beberapa tanda, antaranya kita akan rasa kekejangan, kita rasa cramp yang lebih ataupun cramp yang semakin meningkat, sakit dekat mana, dekat belakang kan. Ada juga ibu yang dia dapat tanda rasa nak cirit-birit, diarrhea kan. Dia rasa macam nak orang kata apa, nak ketandas je kan. Okey. Ada juga ibu yang dia mengalami rasa mengantuk, rasa letihnya kan, macam dah habis dah ni. Padahal sebenarnya aktiviti yang dibuat tu bukanlah lebih heavy. Tak, sebenarnya kita dah rasa sangat penat kan. Kita dah penat, dan juga dia rasa nak tidur ataupun dipanggil sebagai nesting instinct kan. Kita rasa nak berehat je. Itu sebenarnya dah memasuki tanda-tanda atau signal labor dah tu sebenarnya tau. Bila kita dah ada perkara-perkara yang macam tu kan, dah lebih sakit, kita dah rasa orang panggil letih dan sebagainya, dan ibu tengok waktu tu mungkin kita dah dalam antara minggu 36 ke 37, 38 macam tu, 39 ataupun minggu ke-40, dia boleh jadi antara 4 minggu tu. Maka ibu-ibu ni dah boleh ready apa sebenarnya, dah boleh ready mental, dah boleh ready fizikal, bahawa okey, saya dah nak melahirkan. Okay, jadi apa yang macam barang-barang dan sebagainya memang dah kena ada dalam kereta lah kan. Dan bila-bila masa je memang kita boleh beranak macam tu. Okay. Next, kita kata fasa yang lebih aktif sikit adalah fasa di mana kita bloody show lah, kita kata keluarnya mucus plug. Mucus plug ni keluar daripada mana? Keluarnya iaitu bila baby kita dah semakin menurun. Okay. Baby bila dia dah semakin nak turun, maka kita punya rahim kita akan sedikit terbuka. Okay, maka mucus plug yang selama ini menutup jalan tu keluar. Okay, mucus plug ni dia bila dia keluar, dia akan keluar sedikit dengan warna dia akan jadi warna yang agak bercampur dengan darah lah. Sebab tu ada orang panggil bloody show kan. Jadi dia sebenarnya lendir kan.
ada yang keluar darah terus kan, ada juga yang keluar macam lendir coklat-coklat dan sebagainya. Tapi memang sepanjang kita mengandung sebenarnya tak adalah benda tu. Tapi bila dah minggu 36 dan ke atas ni, bila keluarnya tanda-tanda macam tu, bermakna itu adalah tanda labor yang kita kata besar lah. Okey, lepas dia daripada keluarnya keluar mucus plug tadi kan, ada blood issue tadi, maka apa yang berlaku kepada ibu adalah proses dia panggil proses dilation dan juga effacement. Okey, dilation ni adalah proses buka, dilate cervix ibu untuk dilate, dan efface ni adalah adalah proses cervix tu menipis. Okey, ia ada dan berlakunya dua proses ini serentak ataupun berlakunya salah satu yang berlakunya buka dulu kemudian baru menipis. Pada ibu yang kali pertama dia berbeza-beza. Ada ibu yang sangat lambat progres dia. Dekat sinilah ada ibu yang ambil masa sampai beberapa hari. Ada ibu yang dia ambil masa sekejap sangat. Sekejap. Ada yang paling sekejap mungkin dalam 4 jam macam tu dia dah boleh terbuka kedua-duanya. Okay? Dan proses inilah yang kita kata bukaan dah berapa cm, bukaan dah berapa cm, bukaan dah berapa cm. Inilah. Okay? Dan contraction juga dah semakin menguat. Okay? Contraction ini sebenarnya ada ibu yang dia dah rasa sedikit contraction dalam semasa hamil. Okay? Apa dia contraction yang kita rasa sewaktu hamil ataupun kita kata rasa macam main-main tu, itu dia dipanggil sebagai dia sebenarnya adalah dia ada nama lain untuk contraction tu. Dia bukan contraction. Sebab apa? Sebab kalau contraction yang sebenarnya dia adalah satu proses yang berterusan sampailah ibu tu bersalin. Maksudnya dia punya contraction tu dia konsisten. Dia ada rhythm. Okey, dia sakit dia berhenti. Okey, itu kalau natural. Okey, maksudnya kita tak letak sebarang ubat-ubat untuk bagi ibu ni memudahkan bukaan dan sebagainya. Jadi sakit dan dia akan berhenti sekejap. Sakit dan dia berhenti sekejap. Okey, kemudian dia punya kekerapan itu berlaku mula-mula lebih lama. Contohnya mungkin gap berlaku tu 3 jam ataupun 3 jam ke 1 jam lah. 3 jam sekali kita rasa sakit, 1 jam sekali kita rasa sakit, dan semakin lama dia semakin memendek masa dia. Okey, sampailah kita dah rasa sakit sampai ni kan, maka pada waktu tu mungkin bukaan kita memang dah sampai ke tahap transition lah. Maksudnya kita dah sampai 4 ke 5 cm. Okey, 4 ke 5 cm ataupun mungkin ada orang dah 6 cm dah waktu tu. Okey, jadi untuk ibu yang pertama bukaan perlulah sampai ke 10 cm barulah anda dibenarkan ataupun anda diberi arahan untuk meneran. Okey, sebab apa? Sebab kita nak pastikan laluan itu terbuka dengan cantik lah. Okey, nak mengurangkan koyakan sebenarnya. Okey, jadi untuk nak kurangkan ilmu untuk kurangkan koyakan, ilmu macam mana nak bersalin mudah macam mana, nanti kita kongsi lain kali. Sebab sesi kali ni sebenarnya dia special ataupun dia adalah breastfeeding edition. Itu yang saya nak sampaikan lah kan. Kita cuba kongsikan dalam masa yang kita ada. Baik. Kemudian bila ibu dah bersalin, bila ibu dah bersalin kan, sama ada ibu ni bersalin secara normal ke, secara natural ke, ataupun secara caesar, maka ibu tadi akan mengalami satu proses fisiologi pada badan, iaitu kita akan mengeluarkan susu. Mengeluarkan susu. Sebenarnya hormon penyusuan ni dia dah ada dalam ibu yang mengandung daripada seawal 4 bulan. 4 bulan lagi hormon penyusuan dah mula develop dalam badan. So that's why lah ada ibu yang 7 bulan dia dah ada susu yang meleleh keluar. Itu susu apa orang panggil tu? Itu kolostrum. Susu tu dah mula orang kata apa, dia dah mengalir. Baik. Jadi ibu-ibu sewaktu awal selepas kelahiran, jika kita bersalin secara normal, ataupun bersalin secara natural, maka selepas dia kita lahir, baby akan terus diberi kepada ibu. Akan selepas baby diberi apa orang panggil, dibersihkan dan sebagainya, ibu akan rooming in lah dengan baby. Bila
ibu diberi bila baby ni diberikan kepada ibu dan dapat rumiin dengan ibu ni dalam tempoh yang cepat, itu adalah salah satu kunci penyusuan yang efektif. Sebab apa? Baby lahir 2 jam yang pertama selepas kelahiran baby, itu adalah waktu yang baby ni sangat alert. Dia sangat alert dan dia memang orang kata apa, dia memang mencari-cari, insting dia untuk menghisap tu sangat tinggi. Jadi Tuhan ni dia jadikan ibu punya puting ni berwarna cerah dan tiba-tiba ada gelap kan, areola kita di situ. Maka baby yang baru lahir ni walaupun dia tak nampak apa-apa, tapi penglihatannya yang kabur tu dia dapat target. Dia dapat nampak target area dia nak pergi. Dan kalau kita tengok baby selalunya tu pusing-pusing kan untuk mencari, kerana dia mencari ikut bau. Bau di areola ibu itu sendiri sebenarnya ada bau apa? Ada bau air ketuban. Jadi familiarity dia dengan bau itu, familiarnya bau air ketuban tu pada baby menyebabkan dia macam dia mencari-cari. Jadi kita, jika ibu diberikan baby dengan cepat, dapatlah dapatlah kita memberikan penyusuan pada waktu itu. Penyusuan tu dia dapat berlaku dengan cepat. Kenapa kita nak kena cepatkan penyusuan ni? Kerana apa? Pertamanya, kita nak memastikan bahawa susu kita dapat dihasilkan dengan tepat, ataupun kita kata pada masa dia lah. Kita kena faham bahawa untuk 3 hari yang pertama, ibu-ibu tak akan ada susu yang meleleh, melancar macam air, macam sungai tu, tak ada. Ibu-ibu tak akan ada susu yang sangat banyak. Sebab apa? Kerana 3 hari yang pertama itu adalah tempoh untuk fasa susu kolostrum. Fasa susu kolostrum ini, ibu-ibu hanya akan perasan yang susu ibu tu tak banyak, dia hanya sikit sangat. Tapi kolostrum adalah susu awal, ataupun dia panggil pre-milk, susu awal yang sangat tinggi dengan imun. Dia sangat tinggi dengan imun badan untuk baby lah. Terutamanya untuk lapisan di perut mereka. Dia ada satu apa orang panggil immunoglobin untuk susu ibu, untuk apa orang panggil menghalang usus baby itu daripada cepat dijangkiti. Macam tu. Jadi bila kita memberi susu kepada baby, bila kita dapat baby, kita sentiasa memberi susu kepada baby. Berapa kali kita nak bagi susu ke baby ni sebenarnya, ataupun berapa kali baby yang baru lahir ni menyusu sebenarnya. Baby yang baru lahir menyusu sebenarnya dalam sehari semalam adalah 10 hingga ke 12 kali. Sebab itulah kita selalu dengar 2 jam sekali. Ya, betul. Sebab sebab apa? Sebab perut mereka sangat kecil, dan mereka minum susu ibu yang sangat mudah dihadam. Lagi awal kita bagi susu kepada mereka, lagi cepat proses perkumuhan, proses usus berlaku. Dan untuk ibu tu sendiri, sebenarnya bila mengeluarkan kolostrum dalam tempoh 1 jam, 1 jam yang pertama, yang awal tu, sebenarnya dia trigger ataupun dia boostkan susu untuk sehingga 3 minggu ke depan. Macam tu. Jadi bila kita bagi kolostrum ataupun bila kita bagi penyusuan yang awal itu kepada baby kita dapat minum susu yang pertama yang tinggi dengan imun, dia sendiri dengan imun kan, tinggi, sangat-sangat baiklah orang katakan untuk tumbuh saraf baby. Kemudian dia juga dapat susu yang kuantiti yang menepati keperluan dia, iaitu selepas daripada fasa kolostrum, dalam masa 1 ke 3 hari dia akan ada fasa susu, dia panggil susu yang coming in. Coming in ni maknanya production dah semakin tinggi. Kerana apa? Kerana breast kita ni dia ada memori yang dia baca berapa banyak keperluan yang dia patut keluarkan, susu itu yang patut dihasilkan, dan memang baby itu minum. Macam tu. Jadi
di sini sebenarnya ada ibu yang kata apa, hari-hari awal tu kadang-kadang dia rasa macam baby dia tak cukup susu dan sebagainya. Itu semua sebenarnya perlu dielakkan lah. Kita jangan ada rasa risau tak cukup kan. Sebab apa? Sebab susu tu sendiri memang Tuhan cipta, dia ada fasa dia ataupun dia ada waktu dia. 3 hari yang pertama itu kolesterol. Kolesterol ni banyak mana? Kolesterol memang sangat sikit, tapi dia pekat, dia likat dan mencukupi. Itu yang saya boleh katakan. Kemudian selepas daripada 3 hari itu, dia akan ada fasa susu transisi. Fasa susu transisi ni dia adalah susu yang masih lagi kekuningan. Okay? Cuma dia dah banyak sikit daripada kolesterol. Mungkin pada waktu ni susu ibu dah dapat lebih kurang dalam 2 oz kan, 2 ke 3 oz macam tu. Jadi 2 ke 3 oz ni dia macam orang kata apa, sesuai lah untuk perut baby yang pada waktu tu dalam 4 ke 5 hari dah. Selepas daripada seminggu, macam kita kata daripada hari yang kelima ke atas, itu adalah fasa susu yang dah semakin production susu sebenarnya dah semakin meningkat. Dan dalam masa 2 minggu macam tu, susu akan fully matang kita kata. Itu adalah fasa susu matang, yang mana susu yang berwarna putih yang banyak kan. Kadang-kadang ada ibu yang jenis susu meriah ni, orang kata dia akan sentiasa dripping lah, orang kata basah baju dan sebagainya kan. Jadi seeloknya sediakan milk collector. Milk collector ni yang mudahnya adalah yang jenis boleh lekap kan. Kita sak dia sikit, kita tekan dia, vacuum macam vacuum tu, untuk pastikan dia melekat di kita punya payudara. Dan ibu boleh susukan di sebelah payudara, manakala sebelah lagi dia akan tertadah dalam milk collector tu. Kenapa susu kita kenapa waktu tu susu ni sangat banyak kan? Sebab masa tu kita punya breast belum dapat detect berapa banyak sebenarnya susu yang dia perlu hasilkan. Ada juga jenis ibu yang dia punya susu dia low supply. Daripada awal tu dia macam kurang kan, tapi sebabkan dia ni keep breastfeeding, dia tak skip ataupun dia tak sulam dengan mana-mana dengan susu botol ke apa ke, dia keep bagi. Maka pada hari yang ke-5, 6, 7 ni, fasa susu transisi ni, dia punya susu dia dah semakin meningkat. Macam tu. Jadi kita jangan expect ataupun jangan kita ingat awal-awal tak ada susu, tak akan ada susu dah sampai bila-bila. Bukan macam tu. Hanya kerana susu awal itu sedikit, jangan disangka yang kita akan terus susu sikit sampai bila-bila. Tak, bukan macam tu. Cuma kita perlu faham bahawa dalam penyusuan ni dia ada 2 hormon yang penting yang bermain, orang kata, dalam badan ibu ni lah. Dan hormon-hormon yang apa orang panggil, 2 hormon yang penting ni dia sebenarnya hormon yang perlu dicetuskan oleh ibu tanpa dalam keadaan dia relax, dia tak boleh stres macam tu. Iaitu yang pertama, oksitosin ni ataupun love hormone orang panggil kan. Jadi oksitosin ni hanya akan tercetus ataupun dia hanya akan boleh apa orang panggil keluar dengan banyak kan, iaitu melalui ibu yang tak stres, ibu yang relax kan. Kunci dia adalah happy dan relax sebenarnya. Ibu yang tak berfikiran negatif. Jadi kita pada waktu tu sebenarnya susah untuk nak tenangkan diri, sebab kita tahu awal-awal ni dengan masalah baby kuning dan sebagainya. Jadi kita nak fokus ataupun kita nak orang kata apa, relax, nak buat macam tak ada apa-apa, agak sukar. Tapi percayalah, tempoh yang sukar ini hanyalah sementara. Jadi laluilah dia dengan tenang, sebab semua orang melalui perkara yang sama. Apa yang kita perlu pastikan, yang pertama adalah kita keep breastfeeding baby kita. Kemudian yang keduanya, hormon yang kedua adalah hormon prolaktin. Kalau hormon oksitosin tadi dia perlu dalam keadaan gembira dan tenang dan sebagainya, hormon prolaktin juga dia memerlukan keadaan yang sama untuk ibu. Tapi hormon prolaktin ini dia ada masa dia yang sangat aktif, iaitu malam.
Maksudnya sewaktu ibu itu menyusukan baby, prolaktin akan dicetuskan. Prolaktin ni dia dia perlu ada untuk penghasilan susu yang seksi selepas tu. Macam tu. Jadi bila dia efektif atau dia paling aktif adalah pada waktu malam, bermakna ibu-ibu perlulah menyusu pada waktu malam. Waktu malam, no is a big no. Jangan bagi susu botol. Walaupun kita rasa macam siang dah penat lah bagi susu, malam nak kena bagi lagi dan sebagainya, tapi tolong yang malam adalah waktu hormon prolaktin yang sangat tinggi, sangat aktif. Jadi kita gunakan kesempatan itu untuk kita bagi baby kita susu malam. Direct feeding. Sentiasa orang kata baby nak je, kita bangun, kita bagi dia menyusu. Jadi position pada waktu malam untuk menyusukan baby yang paling baik adalah bagi secara laying down. Belajarlah macam mana cara untuk memberi susu secara mengiring kan. Jadi kita boleh baring, baby pun boleh menyusu dan relax. Bila relax, barulah hormon itu akan dapat bekerja dengan lebih efektif. Macam tu. Apa tanda hormon tu bekerja dengan lebih efektif? Iaitu bila kita rasa, kita dapat merasai let down reflex. Apa itu let down reflex? Let down reflex ni dia adalah satu tindak balas badan terhadap rangsangan hisap kan, baby menghisap pada payudara ibu. Jadi rangsangan itu menyebabkan berlakunya let down reflex. Let down reflex ni juga menyebabkan ibu ni rasa confident. Susu dia ada. Jadi bila let down reflex ni berlaku, susu akan lebih banyak. Usually awal-awal dia tak ada lagi let down reflex. Ada sesetengah ibu mungkin ada, tapi selalunya let down reflex ni lebih obvious ataupun lebih jelas sewaktu fasa susu matang lah. Kerana pada waktu tu kita dapat rasa yang anak kita dia perlukan lebih banyak demand kan. Jadi bila down reflex tu dia pun akan minum dengan lebih laju kan, bunyi macam menelan dia tu lebih kuat lah. Tu kan. Jadi kita boleh dengar dia punya bunyi telan. Jadi apa lagi yang ibu ni perlu tahu? Kita dah tahu bahawa 1 jam yang pertama tadi memang sangat-sangat crucial untuk kita mulakan penyusuan. Tapi macam mana pula kalau kata kita bersalin secara Caesar kan, baby tak dapat nak room in dengan ibu. Macam mana benda tu? Macam mana kita nak atasi masalah tu? Baik, ibu-ibu ketahuilah bahawa sebenarnya teknik perahan tangan untuk minggu-minggu awal sangatlah membantu, terutamanya jika kita tidak dapat memberikan susu secara direct kepada baby. Kenapa? Kerana teknik perahan tangan amatlah berbeza dengan pump. Pump yang kita beli mahal-mahal, apa semua ni simpan dulu, jangan guna lagi. Sebab apa? Sebab kita nak memastikan rangsangan dekat payudara itu adalah secara natural yang pertama. Tapi kalau dah tak dapat nak bagi baby secara direct, kita perlu keluarkan dia, ekspreskan susu yang ada dengan menggunakan tangan, iaitu dipanggil juga sebagai marmet. Kita kena keluarkan dia secara natural macam tu. Kerana apa? Kerana kita tak nak bila kita pump ini dia mempunyai daya stimulasi yang agak tinggi, menyebabkan kita jadi bengkak susu. Dan tak semua susu pun dapat dikeluarkan. Sebab apa? Kerana penggunaan pump juga ada caranya untuk memastikan susu dapat dikeluarkan dengan lebih efisien. Berbeza dengan hisapan baby, sangat berbeza. Jadi di situ kita tahu pump adalah tidak digalakkan semasa 2 minggu awal. Jadi minggu-minggu awal tu kalau kita ada masalah dengan kita punya breast, ada masalah untuk kita nak susukan baby kita secara direct, apa yang teknik yang kita boleh gunakan, iaitu melalui perahan tangan ataupun marmet. Kita perah susu dan kita letakkan dalam bekas yang kecil dan kita bagi
Okay, bagi minta husband ke siapa ke yang boleh masuk ke ruangan baby, bagi melalui shrink. Okay. Kita juga boleh bagi pada jururawat yang bertugas untuk minta dia untuk bagi kepada baby lah. Okay, kalau di hospital kerajaan memang yang memang baby-baby akan diberi susu hanya melalui dua cara lah. Yang pertama melalui cup ataupun yang kedua melalui shrink. Okay, puting tidak akan diperkenalkan sama sekali untuk elakkan keliru puting. Okay, jadi ibu-ibu ni kalau kita dah buat perahan apa benda kan semua, jadi susu ni nak letak dekat mana? Okay, perahan tadi yang paling mudah adalah bila kita boleh tadah dia dalam milk collector. Milk collector yang silikon tu. Okay, dia lebih mudah untuk kita pegang berbanding daripada botol ataupun ni. Sebab apa? Sebab bila kita buat perahan tangan, dia punya corong milk collector yang silikon tu lebih besar dan dia mudah lagi untuk kita tadah dalam tu. Okay, selepas kita dah tadah, okay, susu tadi yang ada tadi tu, ibu-ibu jangan frust lah kalau susu tu sikit sebab memang banyak tu yang baby perlukan. Okay, susu tadi kita masukkan dalam bekas yang sesuai. Okay, antaranya bekas yang saya nak suggestkan adalah bekas yang macam ni lah. Bekas ni kecil sahaja sebab susu pun tak banyak kan. Ada juga orang yang digunakan bekas yang lebih besar. Okay, bekasnya macam bekas macam ni lah. Okay, bekas dadih ni kan, kata kan. Okay, jadi dekat ruangan yang ni, okay, dekat ruangan yang ni bolehlah kita tulis susu yang dikeluarkan itu pada jam berapa dan waktu bila. Sebab untuk susu perahan dia perlu yang keluar dahulu itu perlu dihabiskan, kan. Jadi bila kita letak kita punya tarikh, kita punya masa, orang yang nak tolong bagi kepada baby tu lebih dah tahu susu mana yang perlu digunakan terlebih dahulu. Okey. Okey, settle case ataupun settle sahaja untuk 1 jam yang pertama. Kita akan orang kata apa? Kita akan berdepan pula dengan 72 kita panggil kita kata 24 jam selepas bersalin lah. Okay, 24 jam selepas bersalin apa pula kita nak expect, macam tu. Okay, jadi macam saya cakap tadi, baby ni dia sebenarnya dia at least dia akan minum 10 lah. Ataupun ada juga baby yang dia kerap tidur, dia macam dia minum tu 8 kali ke 10 kali macam tu. Jadi dalam masa 24 jam kita nak pastikan baby kita ni cukup susu ataupun tak, sebenarnya kita tengok dia punya diapers dia. Okay, kita tengok dia punya pampers dia. Kalau kata dia hari yang pertama itu dia akan ada satu pampers yang basah, 1 kali dia berak, macam tu. Kalau hari yang kedua pun sama. Okay, hari yang kedua dia akan 2 kali pampers basah kencing, 2 kali berak. Hari ketiga pun sama, 3 kali ataupun 3 helai pampers yang kencing, 3 kali berak, macam tu lah. Okay, kita boleh tengok trend tu sampailah seminggu, macam tu lebih kurang. Kemudian selepas tu baby dah macam-macam lah, ada yang berak beberapa kali lebih daripada hari kelahiran dia lah. Okay, tapi bila kita boleh pantau trend itu dan kita dapat tengok lah kat situ yang baby kita akan dia punya berat dia semakin stabil. Sebab baby ni masa dia lahir, dia berat itu akan selepas daripada macam esoknya itu ataupun 2-3 hari lepas tu, berat dia tu akan menurun sedikit, akan turun sikit. Jadi kita tak nak berat dia tu turun banyak kan, dia akan jadi low weight pula kan. Kita tak nak, kita nak berat baby yang stabil. Dia akan turun sikit macam mana sekalipun. Okay, tapi bukan sebab kita punya susu. Kerana apa? Kerana dia mula-mula dia lahir tu baby kan duduk dalam air, jadi berat dia yang sebenar belum lagi dapat. Dia dapat berat pada hari yang pertama tu badan dia masih dipenuhi dengan air lagi. Jadi bila hari yang kedua tu dia dah kecut sikit, lepas tu berat dia turun. Okay, tapi kita tak nak dia semakin turun tak nak. Okay, sebab itulah kita pastikan kita bagi susu dekat baby kita tu sekurang-kurangnya 10 ke 12 kali lah, 2 jam sekali lah. Okay, dan baby yang dapat susu awal ini dia akan dapat mengurangkan risiko jaundice yang tinggi. Jaundice yang tinggi, semua baby ni ada jaundice. Okay, semua baby akan ada jaundice.
Tapi jaundice yang tinggi akan menyebabkan risiko yang lebih tinggi. Ibu juga perlu berulang ke klinik lebih lama. Kita kalau boleh jaundice yang ada itu biarlah secara sederhana. Kerana apa? Jaundice ini diperlukan oleh baby, sebab jaundice ini untuk baby itu melawan bakteria-bakteria yang baru dia jumpa. Dia perlukan untuk daya imun badan. Jadi sedikit jaundice itu adalah baik sebenarnya. Tapi bukanlah yang terlalu tinggi, tak sesuai dengan hari kelahiran dia kan. Jadi kalau kata ada jaundice itu, ibu-ibu sebenarnya tak perlu risau. Sebab jaundice itu macam saya cakap tadi lah, baik untuk baby. Cuma dia jaundice yang perlu kita risaukan adalah jaundice yang terlalu tinggi. Dan perlahan-lahan jaundice tu akan turun. Bila baby tadi dia dah mula konsisten kan, dia dapat susu yang cukup, dia dapat berat badan dia dah mula stabil. Kemudian kita punya breast juga dapat exercise dengan regular. Maksudnya setiap 2 jam kita dah tahu dah susu kita akan breast kita akan penuh sebab susu baby nak minum kan. Kita dapat rasa benda tu. Jadi bila semua itu berlaku secara regular, maka baby ada jaundice ni perlahan akan bilirubin dia tu akan menurun kan, paras dia akan jadi normal lah. Baik. Dalam masa 4 ke 7 hari ni, ataupun kita kata dalam masa 20 selepas daripada tempoh 24 jam, apa yang perlu kita nak expect kan? Sebenarnya untuk penyusuan ni dia sangat banyak lah, terutamanya common problem for breastfeeding lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kan, kita ingatkan breastfeeding ni macam natural kan, orang boleh terus menyusu dan sebagainya. Tak, sebenarnya breastfeeding ni ada banyak masalah juga kalau kita tak prepare, especially kalau kita tak prepare. Jadi apa antara common problem selalunya yang berlaku adalah sleepy baby. Sleepy baby ni kerana baby kita bila dia bersalin, macam saya kata tadi, lepas daripada 2 jam yang pertama baby lahir tu, dia dah sebenarnya dia akan lebih banyak tidur. Dia juga macam kita lah, penat mengalami proses kelahiran dan sebagainya. Jadi dia akan lebih suka tidur. Jadi bila kita nak menyusukan dia akan duduk sekejap je kat payudara kita, lepas tu dia tertidur. Sedangkan baby ni dia perlu menyusu, dia punya minimum dia adalah 10 minit, tapi seeloknya dia minum 20 minit. Tapi selalunya tak sampai. Macam mana kita nak buat benda ni? Kenapa dia kena minum 10 minit ke atas? Kerana dalam susu ibu itu dia terdapat 2 jenis susu. Yang pertama susu formate. Formate ini susu atas, susu depan, susu yang kita kata air lah, yang air yang diperlukan oleh baby. Kemudian susu yang kedua iaitu susu hind milk. Hind milk ni susu belakang, susu bawah yang lebih pekat, yang mempunyai nutrien untuk membina otot baby. Untuk nak bina dia punya otot-otot dia lah, supaya bila dia dah beberapa bulan dia dah kuat kan, dan sebagainya. Jadi ikut progress yang development yang seperti mana yang ditetapkan tu kan. Jadi bila kita bagi susu dekat baby, kalau baby tu minum terlalu sekejap, maka dia hanya dapat formate, dia hanya dapat susu atas. Dan bila dapat susu atas sahaja, dia tak kenyang. Dia akan kerap terjaga kan. Dia tidur, lepas tu dia terjaga. Kita pun penat. Sebab apa? Sebab kita pun tak dapat nak deep, tak dapat lena yang orang kata apa, yang betul-betul lah kan. Sekejap kena bangun kan. Kemudian apa lagi common masalah lagi? Masalah yang keduanya adalah jaundice sendiri. Sebab apa? Sebab bila jaundice berlaku, kebanyakannya doktor-doktor ataupun misi sendiri menyarankan untuk ibu stop breastfeeding, bagi susu formula. Jadi bila kita dengar yang bagi saranan tu sendiri adalah doktor ataupun misi, jadi kita pun mula rasa goyah lah kan. Susu ada ni, tapi misi kata bagi susu formula. Sebab apa? Sebab nak turunkan kuning. Dekat situ pun cabaran juga. Sebenarnya perlu ataupun tidak, kalau ibu-ibu ada susu dekat breast tu, ibu-ibu tak perlu pun menukar ataupun panggil apa, tak bagi susu ibu tu pada baby.
Okey, kerana apa? Kerana susu ibu adalah susu yang paling terbaik, susu yang custom made khas untuk baby kita. Kan takkanlah susu kita tu jadi bahaya pula kepada baby. Tak sebenarnya cuma bila jaundice tu tinggi, okay, kita faham bahawa proses untuk baby tu mengeluarkan bilirubin daripada badan dia tu sebenarnya makan masa. Okay, jadi bila kita tengok macam tu, kita apa yang kita kena buat sebagai ibu sebenarnya kan? Bila kita ada susu, kita just keep breastfeeding. Sebenarnya macam tu. Kita tak perlu nak menukarkan susu ibu tu dengan susu yang lain. Hanya kerana susu yang lain tu lebih banyak dan sebagainya kan. Sebab kita tahu kalau kita bagi susu formula pada baby kita, kebanyakannya kita bagi susu formula melalui apa? Mesti kita akan bagi melalui puting. Betul. Jadi bila kita bagi melalui puting, ada satu kajian, okay, mereka dalam kajian tu menyatakan bahawa ibu baby yang menyusu susu botol, dia akan minum pada kuantiti yang sangat banyak. Sebab menghisap tu sendiri adalah satu kenikmatan untuk baby. Okay, dia akan hisap tanpa dia sedar yang dia tu dah kenyang. Dia dah kenyang dah sebenarnya, tapi sebab bila dia dapat hisap tu, dia rasa macam sedap kan. Jadi berbezalah dengan minum di breast. Bila minum di breast, dia ada rhythm dia minum. Jadi minum dia akan berhenti. Kemudian minum dia akan berhenti. Jadi di situ kalau dia kenyang, dia tahu bila dia nak stop. That's why bila dia rasa kenyang, baby yang minum di payudara, dia akan lepaskan payudara dia sendiri. Dan kita akan rasa breast kita tu lebih ringan kan. Berbeza dengan minum susu botol. Jadi jangan kita tertipu, jangan kita ingat anak aku ni tak cukup susu. Sebab apa? Bukti dia dia minum susu botol banyak ni tapi susu kita tak sebanyak tu pun. Jangan ibu-ibu, jangan sangat. Okay, sebab memang kita dah ada study dah pun pasal benda tu. Okay, dan kita sendiri pun sebenarnya kita tak mampu untuk nak confirmkan baby kita ni minum banyak mana. Sebab keperluan baby ni hanya dia je yang tahu. Okay, jadi bila dia nak susu, kita just bagi. Badan kita memang Tuhan dah ciptakan custom untuk baby kita. Jadi kalau kata kita risau hari ini susu kita tak cukup, nanti macam yang saya beritahu tadi lah, prolaktin yang keluar pada waktu kita menyusu tu, dia memberi isyarat pada next session banyak mana production akan dihasilkan. So kita jangan risau. Kita jangan rasa habis dah tak ada dah kan. Tak. Sebenarnya kita punya susu akan mampu untuk nak tinggi balik dengan syarat macam saya kata tadi, jangan tinggalkan penyusuan malam dan sebagainya. Okey, dan kalau boleh masa awal-awal tu elakkanlah untuk nak pumping. Elakkan untuk pumping, jangan. Sebab apa? Sebab dia akan jadi sangat meletihkan. Okey, ibu-ibu akan jadi macam satu masuk marathon pula kan. Sekejap-sekejap kita bagi direct feeding, nursing dia. Sekejap lagi kita kena pumping. Sekejap lagi kita nak kena nursing balik. Sekejap lagi kita nak pumping balik. Sebab apa? Sebab kita tak akan ada masa untuk berehat. Okey, bila kita dah pump, mesti kita nak kena bersihkan pump. Bila kita nak bersihkan pump, kita kena keluarkan susu tadahan, kita kena simpan kan dan sebagainya. Jadi bila kita nak tidur kalau macam tu, bila kita nak berehat, okay, kita kena faham yang waktu pantang ini ataupun waktu postpartum ni, maternity itu adalah waktu yang berehat yang secukupnya juga untuk ibu. Itu waktu bila? Waktu siang, waktu baby tidur. Baby tidur, kita kena tidur. Baby rehat, baby nampak baby dah kenyang semua, kita pun kena tidur. Okay. Kalau tak ada apa-apa, janganlah kita cuba untuk melakukan kerja-kerja yang orang kata apa, memakan masa kita lah. Antaranya adalah membersihkan pump, memasukkan botol-botol ni, apa lagi, sterilize dan sebagainya, which is semua tu sangat memenatkan kan. Dan macam saya cakap tadi, bila kita pumping, pump yang kita guna tu juga akan menyebabkan stimulat yang lebih dan ibu mungkin akan mengalami engorge. Engorge ni apa? Engorge ni dalam bahasa kita ingin bengkak susu lah. Okay, ataupun susu cepat full. Sekejap je dah full, kita pula keluarkan. Jadi dia macam satu cycle yang tak habis. Sedangkan kalau kita sebenarnya hanya tak perlu pun pump, kita hanya perlu mengeluarkan susu yang ada sahaja. That's why lah saya suggestkan tadi, ibu-ibu sediakan milk collector yang silikon tu, supaya bila menyusu sebelah lagi boleh tadah. Dan milk collector tu dia bersifat macam vacuum, jadi kita tak perlu pegang dia pun.
susu yang tertadah dalam tu akan menyebabkan kita rasa dua-dua breast kita rasa ringan. Macam tu. Okey. Baik, untuk baby yang sleepy baby ni kan. Sebab baby ni secara puratanya dia akan tidur kurang dalam 18 jam sehari. Ini puratanya lah. Okay, ada juga baby yang tidur lebih lama daripada tu ataupun lebih kurang daripada tu. Baik, jadi untuk kita, okay, normally 2 jam sekali kita kena kejutkan baby lah. Kemudian macam mana kalau baby tu tertidur? Okay, kita antara yang kita boleh buat pertamanya kita buka bedung dia. Okay, kita jangan bagi dia rasa macam terlalu selesa sebab dia akan mudah nak terlena. Okay, ada juga ibu yang kalau kata tengok baby dia nak terlena, boleh letak kaki. Ada juga yang macam basahkan sikit muka dia bagi dia segar. Okay, usually kita ada macam dia tengah menyusu kan, kita ganggu sikit dia punya bawah dagu dia ni supaya dia terjaga kan dan dia sambung menyusu. Kita communicate dengan baby kita kan, cakap adik bangun ni menyusu ni, nak minum dulu, bagi kenyang-kenyang kan. Okay, ada juga cara adalah dengan kita buat macam kita cabut puting. Macam kita dah cuba nak tarik puting kan, kerana dia sedar dia minum balik. Okay. Ada juga ibu yang boleh untuk tukar posisi. Okay, selalunya kita tahu yang menyusu ni dia posisi dia adalah posisi macam ni kan. Panggil apa? Posisi yang memeluk macam ni lah. Okay. Ataupun dia panggil cradle. Okay, je bila posisi macam ni baby memang sangat-sangat sedap lah untuk dia nak tidur kan. Okay, terus tukar posisi, sama ada kita gunakan cross cradle, okay, ataupun kita menyusu secara tegak. Macam mana menyusu secara tegak ni? Menyusu secara tegak ni kita kena, ibu tu sendiri perlu apa orang panggil, condongkan sedikit badan, kemudian letakkan baby di atas badan dan baby akan menyusu secara tegak lah. Kita support dia punya belakang ni, okay, dan juga dia punya bahagian punggung dia. Macam tu. Okay. Bila macam tu baby akan lebih alert. Antara tips lain adalah kita tukar payudara. Ada juga kan, mungkin bila di sebelah payudara tu, bila baby tu dia dah menyusu, mungkin dia dah rasa susu dah, aliran susu dah semakin perlahan dan sebagainya. Okay, kita tengok baby ni macam apa orang panggil sekejap sangat menyusu dan sebagainya, kita cuba tukarkan sebelah lagi lah. Tapi ini tak berapa digalakkan sangat. Hanya in case kalau dah cuba buat semua yang saya suggestkan tadi tu tak jadi, cubalah buat cara yang ni kan. Okey, bila kita tengok baby ni kalau hari yang awal-awal hari tu, masa hari yang pertama sampai hari ketiga, dia akan keluarkan najis yang dipanggil sebagai meconium. Meconium ni dia berwarna hitam, dia pekat, dia likat. Kemudian dia perlahan-lahan dia warna dia akan bertukar lah. Dia jadi hijau yang gelap kan. Kemudian selepas daripada fasa susu transisi, susu kita dah mula banyak, itu hari keempat ke atas tu, kita akan perasan yang najis baby ni akan bertukar. Dia akan jadi warna kuning kan. Lama-lama bila susu kita dah semakin maintain, kita akan tengok yang warna baby punya najis tu adalah warna mustard, color kuning mustard. Okay, jadi kita akan tengok melalui najis itu, kita boleh tengok okay, baby kita dapat susu yang okey, susu yang cukup. Macam tu. Okey, dan kalau dia baby kita ni apa orang panggil, dia punya berak dia tu kita tengok shade hijau kan. Maknanya kat situ kita tahu yang dia punya apa, baby kita ni dapat susu yang tinggi laktos. Tinggi laktos ni maknanya dia hanya banyak minum formate. That's why yang kita perlu minum di sebelah payudara selama 10 minit ke atas tu. Tak boleh tukar sebelah 10 minit, sebelah lagi pula 10 minit, tak boleh. Sebab dua-dua breast kita menghasilkan kuantiti yang sama. Maksudnya formate dua-dua itu ada formate baru high milk. Bukannya sebelah formate ataupun sebelah lagi high milk macam dulu-dulu kan. Ada yang kata belah kiri air, belah kanan nasi dan sebagainya kan. Itu semua sekarang ni saya rasa ramai yang dah tahu bahawa itu adalah mitos lah. Baik. Okey, jadi bila kita dah susu kita dah mula lancar dan sebagainya, kita pula perlu tahu yang untuk breastfeeding sebenarnya dia ada 4 key point lah. 4 key point ni saya akan sharekan sekejap lagi. Kemudian selain daripada tu, kita kena tahu bahawa baby ni untuk penyusuan sebenarnya dia ada feeding cue. Maksudnya dia ada step-step dia yang dia mula menunjukkan kata dia nak susu. Setengah ibu ataupun setengah
daripada kita tak perasan yang baby tu sebenarnya dah lama dia nak susu. Jadi bila kita hanya tengok ataupun kita sedar dia nak susu bila dia dah menangis, bila kita bawa dia ke payudara, dia akan lebih menangis. Dia akan lebih ataupun kita kata bebal lah kan. Jadi macam mana kita nak atasi benda tu, perkara itu, supaya baby ni bila kita bawa dia ke payudara dia tak menangis, dia tak marah dan sebagainya. Dia adalah dengan cara kita kenali ataupun kita fahami feeding cue baby. Okey, tangisan baby juga memberi maksud yang ni lebih mendalam lagi mungkin boleh tengok di YouTube lah. Okey, berkenaan dengan ilmu tangisan baby. Kemudian kita juga ada sebagai ibu kita ada mother instinct. Gunakan optimum kan penggunaan mother instinct tu kan. Kita tahu bila baby kita nak susu ni. Okey, kemudian 4 key point yang saya katakan tadi tu. Yang pertama sekali untuk penyusuan. Pertama kali penyusuan kita akan kekok sebenarnya. Sebab tak pernah lagi sesiapa tak pernah lagi panggil macam kita ada baby yang perlu untuk kita susukan, yang menuntut masa 24 jam kan untuk jaga dia dan sebagainya. So kadang-kadang ada ibu yang dia mengadu pada saya, dia kata kekok lah nak pegang baby ni kan. Tapi dia rasa sedih sebab dia rasa itu anak dia kan, dan dia sebagai ibu dia pula rasa kekok. Okay? Jadi sebenarnya jangan risau. Okay? Semua yang pertama kali menyusu merasai pengalaman yang berbeza-beza. Okay? Ada bagusnya kalau kita pernah ada pengalaman tengok kakak kita ke kan, ataupun tengok kawan kita ke kan bersalin, tengok macam mana dia menyusu apa semua, tahu itu semua amat baik lah. Tapi kalau tak sempat dalam semua tu, janganlah risau, jangan rasa terlambat kan. Boleh lagi. Okey. So yang pertama sekali 4 key point tadi. Yang pertama sekali, baby ini dengan kita perlulah inline. Apa itu inline? Inline ni maksudnya kita perlu pegang kita perlu pegang ataupun ibu perlu pegang baby ini secara straight line dengan kita. Straight line ni maksudnya apa? Maksudnya tummy to tummy. Okey, perut baby berlaga dengan perut kita. Okey, bila berlaga dengan perut kita, maka baby juga inline ni dia perlu selari dari segi badan dia. Okey, tak nak badan ke depan, kepala je menghadap kita, tak boleh macam tu. Okey, dia akan jadi macam ni. Kita pun lama-lama bila minum macam ni boleh teleng kepala hari-hari kan. Bila lama-lama kan. Jadi tak nak. Okey, sebab kat sini dia akan tertarik dan dia akan biru sekejap. Itu pun antara masalah yang terjadilah. Jadi baby perlu inline. Maknanya dia punya telinga, bahu, okey, dan dia punya badan dia perlu selari. Okey, dan dia punya perut dia perlu menghadap dengan perut kita. Begitu. Kemudian kita kenalah rapat. Key point yang kedua adalah rapat. Baby nak menyusu perlu rapat dengan kita. Rapat ke mana? Rapat ke perut kita. Rapat ke payudara kita. Okey, dan dagu baby akan menyentuh payudara kita dan orang kata apa? Dia akan membuka mulut untuk menangkap kita punya nipple. Jadi dia punya chin dia itu berada di payudara, maka dia punya nose yang kita risau takut dia tersembam dekat payudara kita tadi akan away. Okay, when the chin closer, the nose will away. Macam tu. Baik. Kemudian yang ketiga, key point yang ketiga adalah kita perlu ada support. Support ini bermaksud kita perlu ada tempat untuk sandar lah. Kalau kita menyusu secara duduk, kita perlu ada sandaran yang sangat selesa. Okay, selalunya saya suggest untuk ibu-ibu ni ada kerusi khas. Kerusi yang orang kata apa, yang selesa lah kan. Sekarang ni kan kerusi tinggi. Okay, di situ kita jadikan kerusi tu kita letakkan dia pada satu tempat yang khas. Dia panggil macam sudut breastfeeding ke, ataupun breastfeeding apalah, kita hias dan cantik supaya kita rasa semangat untuk nak menyusu. Jadi bila kita ada tempat menyusu yang khas dan sebagainya, takkanlah kita tak nak menyusu baby kita kan. Jadi kita perlulah juga buat yang cantik-cantik untuk kita. Janganlah asyik baby je yang cantik kan. Ibu sendiri pun kena ada supaya mood kita baik, mood kita sentiasa happy kan. Barulah kita boleh hasilkan susu yang sangat banyak untuk baby kita. Okey. Kita kena ada support dekat mana? Yang pertamanya support di belakang. Okey, untuk elakkan kita punya bahu lenguh, dan juga support di pinggang. Okey, sebab kita kena tahu ibu-ibu bila kita menyusu duduk dalam keadaan yang terlalu lama,
kita akan mudah rasa lenguh. Bila kita bersalin, kita ingat kita dah habis, kita akan macam lebih rasa tak berapa sakit kan, sebab kita ingat baby dah keluar. Tapi sebenarnya hormon relaxing masih belum meninggalkan badan kita sepenuhnya. Even ada orang sampai 6 bulan pun masih rasa lagi sakit pinggang tu. Jadi kita elakkan, untuk elakkan rasa sakit pinggang yang berpanjangan, apa yang kita kena buat adalah kita pastikan kita ada support lah, letak bantal yang sesuai dan sebagainya. Dan baby sendiri pun perlu ada support. Okay, di pasaran ada banyak jenis bantal yang dijual untuk breastfeeding. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu mencari bantal yang sangat selesa. Kalau boleh carilah bantal yang berbentuk macam buku. Yang bantal bentuk buku ini dia mudah untuk di-adjust mengikut umur baby, mengikut berat baby. Ada juga yang guna bantal bentuk U dan sebagainya. Cuma bila bantal bentuk U ni kadang-kadang bila baby dah besar sikit, dia dah tak boleh nak duduk atas sudah. Jadi sayang lah. Tapi kalau bantal yang berbentuk buku tu, dia satunya dia mudah untuk adjust dan dia senang untuk dibawa ke mana-mana. Sebab kita nak breastfeeding nanti bukannya dekat rumah saja kan, mesti kita nak bawa dia keluar sebagainya. Kita kena ada lah juga kan dalam kereta. Baik. Support ni apa lagi yang kita kena support? Kita juga kena support kalau kita menyusu secara mengiring pun kita kena letak bantal. Kita bantal, baby pun bantal. Jangan kita biarkan baby tu bergantung dekat kita punya lengan mata-mata, sebab lama-lama lengan kita yang sakit. Okay. Kemudian face the breast, maksudnya muka baby ni. Okay, muka baby sewaktu menyusu dia perlu hadap ke payudara. Okay. Dia apa orang panggil, biarkan dia sebenarnya kadang-kadang kita perasan yang waktu baby tu menyusu dia akan tengok muka ibu. Dan kita pun pandang lah dia, jangan pandang headset. Okay. Sebab apa? Sebab itu adalah waktu yang dia tengah explore. Dan juga bila dia menghadap ke arah kita, dia sebenarnya belajar lah. Baby ni belajar kan, mengenali ibu dia tengok ibu dia lebih dekat dan sebagainya. Ini kita sendiri pun waktu dia menyusu tu, kita pun tengok dia untuk apa? Untuk kita nak pastikan yang dia latch dengan betul. Dia menelan kan, dia minum susu tu, dia punya keadaan bibir dia betul-betul elok dan tak ada yang ke dalam dan sebagainya. Sebab kita kena faham yang breastfeeding ni dia tak lari daripada perlekapan yang betul. Kalau lekapnya salah, apa yang akan jadi? Kita akan ada masalah nipple crack. Okay, kita akan ada masalah susu tak dapat dikeluarkan dengan habis dan sebagainya. Okay, habis dah 4 key point untuk untuk mendapatkan breastfeeding yang baik lah. Okay, seterusnya dah sejam ni. Saya sebenarnya tak nak panjangkan sangat sesi ni. Kalau boleh kita orang panggil apa? Kita pastikan yang baby kita ni menyusu dengan 10 cukup lah 10 ke 12 kali. Tapi kalau macam mana kalau lebih, maksudnya dia asyik nak susu je kan, itu kita perlu check apakah yang menyebabkan abnormal tu. Okay, maksudnya mungkin dia perlekapan dia kurang betul, jadi dia tak dapat susu habis. Kemudian penyusuannya pun mungkin pendek kan, sekejap. Okay, dan dia menelan susu tu dia tak sekata. Okay, kenapa pentingnya kita belajar mengenai position ya? Position ini position menyusu. Okay, position menyusu ni nanti mungkin saya akan sharekan pada sesi yang lain lah. Cuma saya nak beritahu yang pertamanya adalah penyusuan untuk memastikan susu kita ni keluar secara efisien dan baby juga dapat minum dengan selesa. Itu bergantung juga pada position kita. Okay, kalau susu kita tengah banyak dan sebagainya, kita bagi susu pada baby kita dalam keadaan duduk, okay, gravity ni dia akan laju tau, dia akan lebih cepat. Jadi baby kita mungkin akan tersedak, dia mungkin akan marah sebab susu tu laju sangat dan sebagainya. So kalau kita susu tengah banyak, seeloknya kita bagi secara laying down. Okay, dia akan lebih slow kan kat baby. Kemudian selain daripada itu, dia juga membantu untuk bagi kita tahu pelenguh lah. Kita boleh tukar-tukar kan. Okey, kemudian kalau dah berlaku saluran susu kita tersumbat, kita rasa macam breast kita terlalu sakit dan sebagainya, kita perlulah tuam. Kita tuam secara panas ke kan, kita panggil apa, tuam sejuk pun boleh,
kan. Tapi kalau seeloknya kita buat sedikit compress massage lah pada kita punya breast. Okay, compress massage ni maksudnya kita cuba lembutkan payudara kita sedikit untuk memberi keselesaan ataupun kemudahan untuk baby tu dapat latch. Kalau breast kita terlalu penuh, kita bagi pada baby yang kecil, dia orang tak dapat latch, tak dapat tangkap sebab keras. Okay, jadi kita keluarkan sedikit dulu guna payudara, dan baru kita suar pada baby. Okey. Untuk kekalkan demand dan juga kuantiti susu, sebenarnya susu kita ni dia tak akan pernah habis. Maksudnya dia sebenarnya walaupun kita rasa dah sedikit ringan dan kita rasa breast kita ringan, sebenarnya masih ada susu. Ya, betul, masih ada susu. Okey, jadi kita jangan kerap biarkan susu kita tu penuh lama-lama. Kerana apa? Kerana dalam breast kita ada satu dia ada satu yang mengawal penghasilan susu, iaitu dipanggil sebagai FIL, FIL, feedback inhibitor lactation. Di mana kalau dia tengok penghasilan susu tu ataupun dia tengok susu tu tak dikeluarkan dengan kerap dan sebagainya, jadi dia akan kata susu tu tak diperlukan. So next production dia akan kurangkan penyusuan, dia akan kurangkan kuantiti susu. That's why susu ibu akan jadi low supply dan sebagainya. Kemudian kita pastikan pastikan baby tu menyusu lebih daripada 10 minit, supaya dia dapat susu awal dan susu akhir, dan penyusuan sewaktu malam itu sangat penting. Okey, last but not least, saya cuma nak sharekan tips untuk latching yang betul. Yang pertamanya, latching yang betul ataupun perlekapan yang betul, dia mestilah mulut baby itu dipenuhi dengan payudara. Maksudnya areola semua tertutup dengan duduk dalam baby punya mulut. Okey, baby perlu buka mulut yang besar. Okey, ada setengah baby dia susah buka mulut tau. Dia buka mulut kecil jangan. Jadi dia ada urutan dia di bahagian TMJ ni. Di bahagian ni untuk merangsang mulut baby lebih buka. Okey, kita ada cara untuk baby tu buka mulut lebih. Okey. Kemudian dagu dia mestilah menyentuh payudara. Macam saya kata tadi kan, when kita punya chin, when the chin closer, the nose will be away lah kat belakang. Kemudian pipi dia kena cembung. Cembung ni maksudnya macam tu. Dia tak boleh tu salah. Macam mulut ikan tu salah. Okey. Kemudian bibir di bawah ni mesti keluar. Dia macam kena juihkan mulut dia. Okey, bibir atas dan bibir bawah dua-dua tu mesti keluar. Okey, kita nampak di luar. Dan lidah baby mestilah dapat menolak payudara untuk mengeluarkan susu kan. Kalau ada masalah di antara mana-mana tempat tadi, okey, sebab ada setengah baby dia dilahirkan dengan keistimewaan, iaitu tangtai. Tangtai ni apa? Tangtai ni lidah dia ada tali yang mengikat, menyebabkan dia tak boleh nak angkat lidah dia dan dia tak dapat nak latch. Jadi itu menyebabkan proses penyusuan tu jadi sukar. Jadi baby tak dapat nak menghisap lah. Okay. Kemudian ada juga baby yang dia ada lip tie. Okay. Yang tu di bahagian bibir lah. Ataupun ada juga yang mengalami masalah ataupun keistimewaan dari segi high palate. Maksudnya dia punya langit-langit dia tu dia ada lubang. Jadi menyebabkan dia tak dapat nak vacuum payudara tu secara full, ada ruang kosong. Okey, menyebabkan susu tu tak dapat dikeluarkan lah. Okey, saya rasa setakat ni sahaja yang saya nak cuba kongsikan. Mungkin next session kita boleh ajarkan pula mengenai pump. Sebab pump ni pun dia ada cara dia ataupun pemilihan pump yang betul kan, cara pumping dan juga penyimpanan susu ibu yang efektif dan sebagainya. Semua itu masih banyak juga yang boleh saya kongsikan. Cuma saya harapkan dapat kita sharekan nantilah next kan. Cuma untuk setakat ni saya minta jika ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan, okey, berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu breastfeeding, boleh untuk WhatsApp, okey, kepada nombor yang ini. Okey, tanyakan soalan, kami buka soalan ini, kami buka ruang untuk bertanya ini selama beberapa hari, dan kami akan tampil balik dengan video jawapan kepada soalan-soalan yang ditanya lah. Jadi boleh ambil peluang ini kan untuk bertanya apa-apa yang confused kan, apa-apa yang rasa
nak tahu dan saya cuba untuk bantu ibu-ibu. Okey, baik. Sekian daripada saya, Puan Aisyah. Jumpa lagi di sesi hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.